Ya, sudah. InsyaAllah, jadi tanpa berlengah masa lah, tak berlengah masa, saya serahkan majlis kita pada malam ini kepada Fadil Ustaz Asri untuk teruskan. Tafadhal masykurah Fadilatul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk pertemuan kita yang kali yang keempat lah. Masih lagi menggunakan kitab Syarah Hisnul Muslim. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang adab-adab berdoa, tentang etika-etika ketika kita berdoa. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam bab waktu doa mustajab. Waktu-waktu doa mustajab. Tuan-tuan semua, waktu berdoa ni tak ada waktu yang dilarang. Maksudnya kalau kita ada hajat apa-apa dekat Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang mana terdapat dalil-dalil yang menyebutkan bahawa pada waktu tersebut doa itu mustajab. Bukan bermaksud doa pada waktu lain tidak mustajab. Cuma pada waktu tersebut lebih mustajab lagi. Jadi itulah yang akan kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah kita akan lihat beberapa waktu saat doa mustajab berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi pertama sekali sebelum kita masuk topik ini, kita nak ingatkan bahawa bila kita bercakap tentang waktu saat doa mustajab, ia bukanlah perkara yang boleh datang daripada idea kita ataupun pendapat kita. Sebab kita tak tahu perkara tersebut bila doa mustajab, kecuali melalui wahyu. Jadi wahyu tu sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita tak bolehlah kita nak kata saat ni doa mustajab, saat tu doa mustajab, sebab kita tak dapat wahyu. Mungkinlah ada orang berdasarkan pengalaman dia pada malam tertentu doa mustajab, tapi pengalaman hanyalah pengalaman. Tetapi yang benar bila kita bercakap tentang waktu doa mustajab, mestilah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab kelebihan waktu ialah fadilat sesuatu waktu atau fadilat sesuatu tempat mestilah datang daripada wahyu. Kalau tak, nanti semua orang akan dakwa tempat ni mustajab doa, tempat ni ada fadilat dan semisalnya. Jadi mesti datang daripada dalil wahyu. Jadi kita lihat waktu yang pertama, iaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam yang akhir. Maksudnya waktu qiyamul lail tu, waktu sahur, waktu sebelumnya kita tunaikan solat subuh. Kita lihat di sini, penulis membawakan dalil daripada Surah Yusuf ayat 97 hingga 98. Jadi kita akan pelik sebab ayat ni tak nampak pun cerita tentang sepertiga malam yang akhir. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Anak-anak Nabi Ya'qub berkata, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, wahai ayah kami, istaghfir lana, mohonlah ampun untuk kami. Kita semua tahu apa yang anak-anak Nabi Ya'qub dah buat, yang dia aniaya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia mintalah agar Nabi Ya'qub, ayah mereka, mendoakan keampunan untuk mereka. Mereka kata, ya abana astaghfir lana, wahai ayah kami, mohonlah keampunan untuk kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ini orang-orang berdosa, kami telah melakukan kesilapan, kami dah buat dosa. Lalu kata Nabi Ya'qub alaihissalam kepada permintaan anak-anak beliau,
qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohon keampunan Tuhanku untuk kamu semua. Dia guna perkataan saufa astaghfiru lakum. Aku akan mohon. Saufa tu maksudnya akan. Aku akan mohon keampunan untuk kamu semua daripada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini tidak ada menyebutkan bila Nabi Yaqub nak berdoa, mendoakan keampunan untuk anak-anak dia. Jadi mana penulis kitab ni, mana muallif kitab ni dapat masukkan ayat ni dalam topik 1/3 malam yang akhir? Sebab ayat ni tak sebut. Jadi dia berkata, ada yang berpendapat bahawa baginda mengakhirkan istighfarnya hingga 1/3 malam yang akhir. Jadi penulis kata, ada ulama tafsir berpendapat bahawa Nabi Yaqub alaihi salam menyatakan, dia kata, aku nak doakan keampunan untuk kamu, ditangguhkan sampai 1/3 malam yang akhir. Okey, mana datang pendapat yang muallif kitab ini, penulis kitab ini sebutkan? Jadi kita lihat Jami' al-Bayan fi tafsir fi ta'wilil Quran oleh al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dalam tafsirnya dia menyatakan, "Tsumma ikhtalafa ahlul ilm." Ulama berbeza pendapat fil waqtil ladzi akhara ad-du'a ilaihi Yaqub li waladihi. Ulama berbeza pendapat pada waktu bilakah Nabi Yaqub menangguhkan doa tersebut, untuk menangguhkan doa keampunan untuk anak-anaknya. Sebahagian ulama menyatakan akhara zalika ila sahar. Sebahagian ulama menyatakan Nabi Yaqub menangguhkan doa tersebut sampai pada waktu sahur. Maksudnya waktu 1/3 malam yang akhir itulah. Jadi perkara ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim At-Taimi dan lain-lain. Ni ringkasanlah, saya ringkaskan daripada tafsir At-Tabari. Adalah beberapa riwayat berkaitan perkara ini. Kemudian pendapat yang kedua pula menyatakan bahawa Nabi Yaqub alaihi salam dia berdoa keampunan untuk anak-anaknya pada malam Jumaat. Jadi ada dua pendapat tentang Nabi Yaqub ni. Bila dia doa keampunan untuk anak dia? Pertama, pendapat yang menyatakan pada 1/3 malam yang akhir. Yang kedua, pada malam Jumaat. Cuma tentang riwayat-riwayat yang berkaitan ni, semuanya ada perbincangan lah di kalangan ulama'. Contoh riwayat yang kata malam Jumaat tu daripada riwayat marfu' daripada Abdullah bin Abbas, cuma ada kritikan lah pada sanad dia. Jadi itu dua pendapat ulama tafsir yang ada, iaitu sama ada 1/3 malam akhir ataupun malam Jumaat. Jadi berkaitan doa pada jadi penulis kitab ni dia pilih pendapat yang pertama tadilah, bahawa Nabi Yaqub mendoakan keampunan untuk anaknya pada 1/3 malam yang akhir. Dalam sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, Tuhan kami turun pada setiap malam, ila sama'id dunya, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thulusul lailil akhir, pada waktu 1/3 akhir malam. Kata Nabi SAW, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Sebab itu Abdullah bin Mubarak ketika ditanya tentang malam nisfu Sya'ban, kan malam nisfu Sya'ban disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk dia mengampunkan orang-orang yang tidak bermusuhan dan tidak mensyirikkan. Abdullah bin Mubarak kata, pada malam nisfu Sya'ban, dia kata Allah turun tiap malam. Lebih daripada tu, Allah setiap malam, bukan malam nisfu Sya'ban saja. Jadi kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala pada 1/3 malam yang akhir tu dia turun ke langit dunia, dia sebut, may yad'uni fa astajiba lahu, sesiapa yang berdoa meminta kepadaku, maka aku akan memperkenankan doanya. May yas'aluni, sesiapa yang meminta kepada aku, fa'u'tiyahu, maka aku akan berikan kepadanya. May yastaghfiruni, sesiapa yang meminta keampunan daripadaku,
fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi pada hadis ini menerangkan tentang topik kita, iaitu tentang mustajabnya doa pada sepertiga malam yang akhir. Tuan-tuan, itu malam yang mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada orang tahu. Sebab tu kita buat tahajud tu jangan bagi tahu orang, malam tadi aku buat tahajud. Tak pun janganlah bangun 4.30 pergi miss call kawan kan. Konon-konon nak ajak kawan tahajud sama, tak payahlah. Benda ni biar rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau kita dengan orang yang kita sayang, kita mesti ada rahsia kan. Kita dengan isteri kita mesti ada rahsia yang orang lain tak tahu. Kita dengan orang yang kita rapat mesti ada rahsia. Kalaulah itu kita dengan isteri kita, dengan pasangan kita, dengan ahli keluarga kita, kita dengan keluarga kita ada benda yang orang luar tak tahu, rahsia kita. Yelah, rahsia baik ke buruk ke, tapi rahsia. Maksud dengan orang yang rapat dengan kita. Kalau itulah hubungan kita dengan manusia, dengan pasangan kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, maka biarlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada amal ibadah rahsia yang orang tak tahu. Bukan rahsia maksud benda pelik-pelik. Maksudnya amal ibadah yang orang tak nampak kita buat. Orang tak tahu kita buat. Kita kalau boleh, kita cuba sembunyikan amal ibadah yang kita buat sebagaimana kita sembunyikan kejahatan kita. Kita malu orang tahu tentang dosa-dosa kita buat. Kita semua berdosa. Kalaulah ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, tak silap saya sebut, kalaulah dosa tu berbau, nescaya tak ada orang nak puji kita lah. Lebih kurang begitulah perkataannya. Jadi kita tak suka orang tahu tentang kesilapan kita, dosa-dosa kita, dan begitu jugalah kita hendaklah sembunyikan kebaikan kita selagi mampulah. Kalau benda yang memang kena buat terbuka, terbukalah. Solat jemaah takkan nak sembunyi-sembunyi. Sembunyi kat mana pula solat jemaah? Pergi masjid lah. Dia benda yang tersembunyi ni kebanyakannya ialah ibadah-ibadah sunnah, ibadah sunat yang kita buat kat rumah. Jadi bila kita sorang-sorang malam-malam kita bangun doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu saat doa mustajab. Sebab waktu tu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan tu antara kita dengan Allah. Waktu sunyi, ahli keluarga kita tidur, maka waktu tu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca kisah-kisah ulama salaf tentang bagaimana mereka menyembunyikan amalan mereka, kadang-kadang kita rasa macam susah nak ikut. Jadi kalau tak dapat ikut pun, paling kurang janganlah hebohkan amal kita. Kalau kita tak silap, Ali bin Zainal Abidin, yang keturunan Nabi SAW tu, dia suka bersedekah, tapi dia tak bagi tahu orang dia sedekah. Orang hanya tahu dia bersedekah lepas dia wafat, dia meninggal dunia. Kalau kita baca kisah-kisah ulama salaf, ada yang jenis bangun malam, qiyamul lail, menangis-nangis. Lepas tu bila ahli keluarga dia terjaga, tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, tak adalah, mata masuk abuk lah, apa-apalah. Dia cuba tak nak orang tahu dia menangis ketika berdoa pada Allah SWT. Jadi kita cuba sembunyikan, jangan tunjuk-tunjuk. Jadi itu faedah yang pertama kita dapat daripada hadis ini. Dan kita masuk sedikitlah berkaitan akidah daripada hadis ini, sebab mungkin timbul sikit kemusykilan. Sebab disebutkan yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun. Tuhan kami turun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyatakan ada dua pendekatan untuk memahami perkataan Allah turun. Pertama, dia menyatakan sebahagian ulama dia berpegang pada, dia tidak mentakwilkan. Dia berpegang yanzilu tu yanzilulah, nuzul tu nuzulah. Macam mana kita tak tahu. Kita tak takwil. Kemudian ada kumpulan kedua para ulama pula, dia menakwilkan. Dia kata yang turun tu bukan Allah, yang turun tu ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perbincangan tentang af'alullah, tentang sifatullah lah. Sebab apa saya sebut? Sebab kadang-kadang benda ni menjadi satu perbahasan di dalam masyarakat lah, yang kadang-kadang dia membawa sampai kepada kafir-mengkafir antara satu sama lain. Sedangkan kedua-dua belah pihak bersepakat pada satu titik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sama sekali sama dengan makhluk. Jadi saya nak petik sikit perkataan Ibn Abdul Bar, seorang ulama daripada mazhab Malik, dalam kitab dia At-Tamhid. At-Tamhid ni huraian kepada Muwatta' Malik. Dia kata, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i 'ala al-'arsy.
pada hadis ini adalah dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di langit di atas arash. Di atas 7 langit. Kama qalatil jamaah. Sebagaimana kata sekumpulan ulama. Dan itu merupakan hujah mereka ke atas kelompok-kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah fi qaulihim innallaha azza wa jalla fi kulli makan. Ada sekumpulan orang kata Allah di setiap tempat. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, di ulama Ahlus Sunnah daripada mazhab Malik, dia kata hadis ini adalah dalil Ahlus Sunnah yang menyatakan bahawa Allah di atas langit, di atas arash, dan menolak hujah kumpulan-kumpulan seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mendakwa Allah berada di setiap tempat. Dan mereka menyatakan walaisa 'alal arsh, dan Allah bukan berada di atas arash. Lepas tu dia bawalah ayat-ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan semisalnya lah. Kita tak nak panjang kat situ, cuma kita nak katakan bahawa ada dua pendekatan di kalangan ulama Ahlus Sunnah lah berkaitan dalil ni. Ada yang takwil, ada yang menetapkan sebagaimana ia datang, tetapi kedua-dua pihak bersepakat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan sama dengan makhluk. Itu yang penting lah, kita kena tahu Allah tidak akan sama dengan makhluk. Dan yang paling penting bila kita baca hadis ni, yanzilu rabbuna, Allah turun pada sepertiga malam akhir, janganlah sampai kita bergaduh benda-benda teologi ni, bergaduh Allah turun ke tak, Allah turun ke tak. Tapi poin penting dalam hadis tu apa? Kita bangun ke tidak. Kubas Allah turun ke tidak, Allah turun ke tidak, tapi kita tak bangun. Itu masalah besar. Itu masalah paling besar sebenarnya. Doa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu amalan yang utama bila kita bangun sahur bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan tu bulan yang penuh rahmat. Benda yang paling susah kita nak buat bangun qiyamul lail, bulan tu lah kita mudah nak bangun sahur. Jadi selain daripada kita makan sahur, antara amalan yang perlu kita buat ialah kita beristighfar, paling kurang mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita masuk bab yang kedua. Jadi pertama, pada sepertiga malam yang akhir, kita membanyakkan doa pada waktu tersebut. Saat yang kedua, fi sujud, ketika sujud. Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang daripada membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Fa amma rukuk, adapun ketika rukuk, fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Ketika rukuk, besarkanlah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana rabbiyal azim tu maksud kita memuji keagungan Tuhan. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah berdoa. Ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Faqamina ay yustajaba lakum, nescaya akan diperkenankan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa antara saat doa mustajab ialah ketika sujud. Jadi ketika sujud ni maksudnya ketika sujud dalam solat. Jangan sebahagian orang dia confuse tentang dalil ni. Bila dia nak doa dia pergi sujud. Tak, bukan. Sujud ni dia bukan satu ibadah yang datang sendiri tiba-tiba sujud. Dia ada aturan dia bila kita disyariatkan sujud. Sebab itu majoriti ulama menyebutkan bahawa untuk kita seseorang tu sujud tilawah. Sujud tilawah tu maksudnya sujud bila orang baca ayat sajdah tu kan. Sujud tilawah, sujud syukur. Majoriti ulama menyatakan bahawa syarat-syaratnya sama seperti solat. Kena dalam keadaan wuduk, kena suci, kena menghadap kiblat. Majoriti ulama berpendapat sedemikian. Sebab dia kata sujud ni bukan satu ibadah yang berasingan. Dia dikiaskan dengan solat. Jadi tak boleh saja-saja sujud. Jadi hadis ni bukan kata bila nak doa kita sujud. Sebaliknya maksudnya kita berdoa dalam sujud ketika solat. Jadi mungkin timbul persoalan. Macam mana dalam hadis ni sebut, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku dilarang dari baca Quran ketika rukuk dan sujud. Tapi disebutkan kita disuruh banyakkan doa waktu sujud. Dan sebahagian doa yang kita hafal daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak lagi doa-doa yang kita baca harian kita adalah daripada Al-Quran. Baguslah doa Al-Quran yang paling terbaik. Lafaz terbaiklah doa daripada Al-Quran.
Tetapi Nabi SAW larang kita baca Al-Quran dalam sujud. Jadi kita lihat perkataan para ulama dalam bab ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, ada dua ulama yang karang Fathul Bari. Pertama yang paling popular sekarang Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Ada sebelum itu Ibn Rajab Al-Hambali, dia menulis kitab Fathul Bari juga syarah Sahih Al-Bukhari. Cuma Fathul Bari Ibn Rajab ni dia tak habis. Tak semua hadis Sahih Bukhari sempat dihuraikan. Yang Ibn Hajar Al-Asqalani dia sempat habiskan. Jadi kita lihat apa perkataan Ibn Rajab. Kita terjemahkan terus. Dia menyatakan, majoriti ulama' menyatakan makruh membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Majoriti. Dia kata majoriti. Bahkan dia kata sebahagian ulama' menyatakan telah ijma' larangan tersebut. Telah ijma' bersepakat bahawa terlarang daripada kita membaca Al-Quran dalam sujud dan rukuk. Kemudian terdapat perbezaan di kalangan ulama' sama ada ia adalah makruh tahrim atau makruh tanzih. Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' ia tak dibenarkan. Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama' menyatakan ia adalah makruh. Jadi majoriti ulama' menyatakan hukumnya adalah makruh. Adakah terbatal solat jika membaca Al-Quran dalam solat atau tak batal? Terdapat perbincangan di kalangan ulama'. Majoriti kata tak batal, cuma makruh lah. Okey, jadi terlarang untuk membaca Al-Quran. Cuma ulama' mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa dikecualikan daripada larangan ini ialah apabila kita membaca doa-doa daripada ayat Al-Quran dengan niat doa. Dia sama juga dalam kes wanita yang haid, wanita-wanita uzur yang tak boleh baca Al-Quran. Boleh tak dia baca ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk doa dan dia niatkan untuk baca doa? Maka jawapannya ulama mazhab Asy-Syafi'i kata boleh. Ulama mazhab Syafi'i kata boleh. Kita lihat perkataan dalam Niyah Al-Muhtaj. Maksudnya dalam sujud kita lafaz doa, contoh dalam bahasa Melayu. Lafaz ke dalam hati? Dalam hati. Kalau lafaz, majoriti ulama' atau boleh kata sepakat tak boleh lah. Walaupun adalah sebahagian kecil kata benar kan. Tapi kalau dalam hati tak ada masalah. Dalam hati kita nak doa, yelah kita kadang banyak hajat kan yang tak dapat nak diucapkan dengan doa-doa daripada Quran dan hadis tu. Jadi kita ucap dalam hati kita dengan bahasa kita, tak ada masalah. Perkara tersebut dibenarkan, tak ada masalah. Jadi kata Imam Az-Zarkashi, dia kata ia menjadi makruh apabila berniat untuk baca Al-Quran. Seandainya dengan niat doa dan memuji Allah, maka tidak ada masalah sebagaimana jika seseorang membaca doa kunut daripada ayat Al-Quran. Sebab kita tahu dalam Al-Quran ada banyak doa-doa para Nabi yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey. Kita lihat apa lagi dalil membanyakkan doa ketika sujud. Dalam surah Al-Alaq ayat 19 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Nak tahu apa patuh pada siapa? Lihat tafsir surah Al-Alaq ni. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Dia bercerita tentang macam mana orang-orang musyrikin dia cuba halang Nabi SAW daripada mendirikan solat. Jadi Allah kata la tuti'hu, jangan taat pada dia. Jangan taat pada tindakan mereka menghalang kamu nak solat. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dan dekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang seterusnya kita dah baca tadi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Nabi SAW sebut keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka banyakkanlah doa. Jadi waktu sujud tu adalah waktu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyakkanlah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk pada yang ketiga, waktu yang ketiga. Kita dah bincangkan tentang sepertiga malam yang akhir. Yang kedua pada waktu sujud. Yang ketiga ialah pada satu saat, satu waktu di hari Jumaat. Okey. Macam waktu sujud tu, okey, setiap kali sujud dan solat ataupun
Sujud terakhir ke apa? Dalam masyarakat kita, ramai daripada kita menyangka bahawa waktu digalakkan banyakkan doa tu waktu sujud terakhir. Yang sebenarnya setiap sujud. Solat fardu, solat sunat, sujud yang pertama, kedua, tiga, keempat. Semua tu adalah termasuk waktu-waktu digalakkan kita membanyakkan doa. Cuma bila kita jadi makmum, keutamaan kita untuk mutabaah dengan imam lah. Ikut imam, jangan lambat sangat. Begitu juga jadi imam, janganlah duduk bantai. Dia pergi bantai doa panjang. Sebab tu kita kata dia nak lama-lama ni waktu solat sunat kita seorang-seorang. Waktu solat sunat seorang-seorang. Bila dia imam, dia ada fiqh imam dia. Dia kena meraihkan makmum, keadaan makmum. Jangan dia syok seorang-seorang, banyak sangat hajat dia nak doa semua waktu sujud. Tak boleh. Okey, ada soalan? Sebelum teruskan, ni Muslimah ada soalan? Okey. Yang ketiga, satu waktu, satu saat, satu detik pada hari Jumaat. Pada waktu Jumaat ni ada berlaku perbincangan yang panjang di kalangan ulama, bilakah waktu doa mustajab. Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit padanya ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumaat juga Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus saah illa fi yaumil Jum'ah. Dan tidaklah akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Hadis yang pertama ni tak cerita pun pasal waktu mustajab, tapi nak cerita apa yang berlaku pada hari Jumaat. Jadi kalau kita lihat hadis ni yang menceritakan tentang hari Jumaat ni, dia kata pada waktu itulah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Kalau kita ingat hadis yang sahih Imam Muslim yang mana dia menyebutkan Nabi SAW pada waktu subuh, baginda SAW akan baca surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Jadi para ulama membahaskan kenapa, apakah hikmah. Sebenarnya kalau tak tahu hikmah pun kita buat juga sunnah tu. Cuma bila kita tengok isi kandungan surah Sajdah dan surah Al-Insan, ada padanya ayat-ayat yang berkaitan penciptaan manusia. Surah Sajdah, surah Insan ada cerita tentang penciptaan manusia. Dan bila kita lihat apa yang berlaku pada hari kiamat, pada hari Jumaat, itu adalah hari Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Kemudian apa lagi persamaan antara surah Sajdah dengan surah Al-Insan? Ada padanya ayat yang bercerita tentang qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Kan? Dalam surah Al-Insan pun ada ayat yang bercerita tentang qiyamul lail. Jadi ada persamaan pada isi kandungan dua surah ni. Kalau kita belajar ilmu tafsir, dia adalah ilmu munasabah. Ilmu munasabah ni ilmu yang membincangkan tentang macam keterikatan ataupun perkaitan satu surah dengan satu surah yang lain, satu ayat dengan satu ayat yang lain. Itu ijtihad ulama tafsir lah. Jadi mereka menyatakan bahawa menunjukkan itu salah satu bentuk i'jazul Quran. Apa tu orang kata, keajaiban Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. Ada kaitan antara satu surah ni dengan surah yang lain. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim. Padanya ada satu detik, satu saat, satu waktu yang mana la yuwafiquha abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli. Padanya ada satu saat yang mana tidaklah seorang hamba pada saat tersebut dia berdiri mendirikan solat, yas'alullah ta'ala syai'an, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya. Cuma dalam hadis ni sebut wa huwa qa'imun yusalli, dia berdiri mendirikan solat, seolah-olah nak menceritakan waktu tu waktu solat.
Lepas tu Nabi SAW sebut, lepas tu disebutkan wa asyara biyadihi yuqalliluha. Lepas tu Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan baginda yuqalliluha, nak menunjukkan pendek je waktu tu. Waktu tu sekejap sangat. Jadi para ulama yang menghuraikan hadis ini menyatakan maksud qaimun yusalli, berdiri mendirikan solat ni bukan bermaksud solat. Ada beberapa penafsiran. Pertama, as-solah tu sendiri pada sudut bahasa doa. Maksud orang tu berdoa. Yang kedua nanti kita akan lihat dari dalil lain menunjukkan bahawa orang tu dia menunggu waktu solat. Sebab ada hadis yang menunjukkan bahawa bila seorang tu dia tunggu waktu solat, dia duduk, lepas solat dia tunggu untuk solat seterusnya, itu dikira dia dalam keadaan solat juga. Itu masuk bab kelebihan menunggu solat. Okey, jadi kita lihat disebutkan di sini. Ulama berbeza pendapat tentang waktu tersebut. Sebahagian ulama berkata innaha inda tulu'is syams, ia berlaku pada waktu terbitnya matahari. Ada yang pula berkata inda zawal, ketika tergelincir matahari waktu zuhur tu. Dan ada pula yang berkata ketika azan. Ada yang berkata ketika khatib naik ke atas mimbar. Ada pula yang berkata naik berhimbar lalu berkhutbah. Ada pula yang berkata ketika orang bangun nak mendirikan solat. Ada banyak pendapat. Dan ada pula ulama yang berpendapat waktu tersebut adalah selepas asar. Jadi kita nak lihatlah bila dah berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama ni, kita nak kena tahu juga apakah dalil-dalil mereka. Kita nak tahu apa dalil yang mereka pegang. Okey. Kita lihat dalil-dalil yang disebutkan di sini. Pertama kita nak lihat kat sini dia bawa terus hadis yang berkaitan waktu asar. Tak apa, saya akan bawakan beberapa hadis yang lain. Pertama kita lihat hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada aku, adakah engkau pernah mendengar ayah engkau memberitahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang detik masa yang penting pada hari Jumaat, detik masa yang doa mustajab pada hari Jumaat? Lalu kata beliau, ya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imamu ila an nuqdas salah. Ila an tuqdas salah. Ia berlaku pada waktu antara duduknya imam, ay yajlisal imam ila an tuqdas salah, sampailah didirikan solat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi itu dalil yang pertama. Maksudnya waktu macam waktu khutbah tu. Cuma kena faham bila kita kata waktu tersebut, bukan maksud waktu imam berkhutbah tu kita sibuk berdoa. Tapi maksudnya waktu yang saat berdoa tu antara dua khutbah tu, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu waktu khatib berdoa, kita aminkan doa khatib tersebut. Sebab waktu khutbah kita kena sibukkan diri kita dengan mendengar khutbah. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, inna fil jum'ah sa'atan la yas'alullah al-'abdu fiha syai'a. Pada hari Jumaat ada satu detik yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala illa atahullahu iyyah, melainkan Allah pasti akan bagi kat dia. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bila? Dia tanya, ya Rasulullah, bilakah waktu tersebut? Lalu kata Nabi SAW, hina tuqamus salah ilal insirafi minha, pada waktu didirikan solat sampai selesai. Lepas tu disebutkan Imam Tirmizi kata hadis ni hasan gharib. Jadi ini pendapat yang pertama menyatakan, iaitu pada waktu khutbah tu sampai waktu solat. Pendapat yang kedua, seperti mana yang disebutkan di sini, iaitu pada waktu selepas solat asar. Jadi dalil yang berkaitan selepas solat asar ni banyak. Pertama daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sebut,
yaumul jumu'ati 12 sa'ah. Pada hari Jumaat ada 12 waktu. La yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'a. Pada waktu tersebut tidaklah seseorang tu meminta kepada Allah sesuatu illa atahu iya, melainkan pasti Allah akan bagi pada dia. Faltamisuha, carilah waktu tersebut akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu tersebut pada akhir waktu asar, selepas waktu asar. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi cari waktu tersebut di hujung waktu asar. Yang ni hadis daripada Jabir. Kemudian ada pula riwayat yang dhaif daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah azza wa jalla fiha khaira." Tidaklah pada hari Jumaat ada satu saat yang mana tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, melainkan Allah pasti akan beri pada dia, wa hiya ba'dal asr. Ya, waktu tersebut adalah selepas asar. Hadis riwayat Ahmad, cuma hadis ni sanad dia dhaif. Kemudian ulama yang memilih pendapat kata selepas waktu asar, mereka berbeza pendapat pula. Ada yang kata pada awal-awal waktu asar tersebut, maksudnya waktu-waktu menguning, belum nak masuk maghrib lagi. Ada pula yang kata pada akhir hujung siang tu, maksudnya hujung waktu asar. Kata penulis kitab ni, wa hadzal qawlu huwa rajih. Inilah pendapat yang lebih rajih, sebab hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan pada hujung waktu asar. Kita lihat pula hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari ialah hari Jumaat. Lepas disebutkan diciptakan Adam, padanya Nabi Adam dimasukkan dalam syurga, padanya juga Nabi Adam diturunkan daripada syurga, dan padanya ada terdapat satu waktu yang mana seseorang la yuwafiquha 'abdun muslim yusalli fayas'alullaha fiha syai'a illa a'tahu iyyah. Dan pada waktu tu ada saat yang mana seorang berdoa pada Allah, Allah akan bagi. Lalu Abu Hurairah cerita, hadis ni menarik sikit. Dia nak menyebutkan bagaimana sebahagian yang Nabi SAW ajar ada pada ahli kitab. Abu Hurairah kata, aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni, dia bekas ahli kitab. Fazakartu lahu hadzal hadis. Aku pun sebut dekat dia hadis ni. Nabi kata pada hari Jumaat ada satu saat doa mustajab. Jadi aku ceritakan Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ana a'lamu bitilka sa'ah. Aku tahu waktu tu bila. Fakultu. Apa Abu Hurairah kata? Bagi tahulah kat aku, akhbir ni. Bagi tahu aku. Lalu Abdullah bin Salam kata, hiya ba'dal asri ila an taghruba syams. Ia berlaku selepas asar sampai terbenamnya matahari. Lepas tu kata Abu Hurairah, peliklah sebab hadis tadi Nabi SAW kata yusalli, berdoa, mendirikan solat, memohon pada Allah. Jadi Abu Hurairah pelik, macam mana lepas asar mana boleh solat? Jadi dia kata watil kasa'ah la yusalla fiha. Pada waktu tu mana ada didirikan solat? Lalu Abdullah bin Salam kata, alaysa qad qala Rasulullah SAW. Bukankah Nabi SAW pernah sebut, man jalasa majlisan, sesiapa yang duduk, yantazirus salata, dia duduk menanti waktu solat, duduk untuk tunggu. Macam contoh dia duduk lepas asar, dia nak tunggu waktu maghrib. Fahuwa fi salah, dia kata man jalasa majlisan yantazirus salata fahuwa fi salah. Bukankah Nabi pernah sebut sesiapa yang duduk menunggu waktu solat, maka dia dalam keadaan solat? Lalu kata Abu Hurairah, bala, betul Nabi SAW pernah sebut. Lalu Abdullah bin Salam kata, fahuwa zak, macam itulah. Jadi hadis ni nak tunjukkan bahawa waktu tersebut ialah selepas asar, dan perkara tersebut diketahui oleh Abdullah bin Salam.
Dia ahli kitab dulu. Maksudnya pada dalam kitab-kitab terdahulu pun ada perkara tersebut. Kata Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun sahih. Dan dalam riwayat Ibnu Majah pun ada cerita tentang ni lah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, dia cuba nak sebutkan macam mana ni. Sekarang ada dua pendapat yang kuat, kata Ibnu Qayyim. Pertama yang sebut tadi, waktu mustajab tu daripada imam naik mimbar sampai solat. Yang kedua, lepas asar. Mana satu sebenarnya? Jadi kata Ibnu Qayyim, dia kata kedua-duanya adalah sa'ah ijabah. Kedua-duanya adalah waktu doa mustajab. Cuma dia bahagikan dua. Dia kata yang pertama, kalau kita bercerita tentang waktu secara khusus, maka ia merujuk kepada selepas asar. Sebab ia adalah satu waktu yang khusus yang Nabi SAW sebut. Manakala hadis Nabi yang bercerita tentang doa mustajab ketika orang imam naik mimbar, ketika solat Jumaat tu, maka dia merujuk kepada sifat solat tersebut. Yang mana memang kita tahu bahawa ketika solat doa mustajab. Apatah lagi ketika waktu tersebut berkumpulnya umat Islam. Mereka ramai-ramai mendirikan solat. Mereka ramai-ramai merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ramai-ramai berkumpul solat jemaah tersebut, maka makin mustajablah doa tersebut. Jadi saat berkumpulnya umat Islam tersebut, maka itulah waktu doa mustajab. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, dua-dua pendapat ni betul, ada dalil. Jadi kita banyakkanlah doa pada waktu solat Jumaat tu. Kita pergi masjid awal, kalau kita diizinkan Allah untuk pergi masjid awal, duduklah masjid tu, doa. Lepas azan tu kita doa. Waktu khutbah, antara dua khutbah kita berdoa. Bila lepas waktu imam khatib doa, kita aminkan, kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu perbahasan berkaitan hari Jumaat. Jadi kita masuk perbahasan yang terakhir pada malam ini. Jadi malam ni kita bincang sampai 4 waktu sahaja. Iaitu yang keempat, selepas solat fardu. Selepas solat fardu. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud du'a'u asma'. Doa mana yang paling didengari? Maksud paling mustajab lah. Kata Nabi SAW, doa di hujung malam. Yang kita sebut tadi, doa di sepertiga malam yang akhir. Wa duburis salawatil maktubat. Dan di hujung solat-solat fardu. Jadi, hadis ni menunjukkan bahawa antara waktu mustajabnya doa ialah pada waktu hujung solat, hujung solat fardu. Yang pertama tadi, Jawful Lailil Akhir, hujung sepertiga malam kita dah bincang. Yang perbahasan kita nak bincang sekarang ialah duburus solah, hujung solat. Sebab berlaku perbezaan pendapat ulama ketika membahaskan perkataan dubur. Dubur ni, dalbarah, duburus solah ni merujuk pada hujung solat sebelum salam ke ataupun lepas habis solat. Ada perbincangan di kalangan ulama. InsyaAllah kita bincang sikit hari ini. Cuma sebelum tu kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa iza faraghta fansab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu dah selesai buat sesuatu, buatlah perkara yang lain dengan bersungguh-sungguh. Fa iza faraghta fansab. Lepas kamu dah selesai satu perkara, buat kerja lain dengan bersungguh-sungguh. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menerangkan bahawa antara pendapat ulama tafsir ketika menerangkan ayat ni, fa iza faraghta fansab ni, antaranya apabila kamu selesai mendirikan solat, hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa. Siapa yang kata macam ni, penafsiran macam ni? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, apabila kamu telah selesai daripada mendirikan solat fardu, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Qatadah pula menyatakan, Allah menyuruh apabila seseorang selesai mendirikan solat untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam aku menyukai untuk orang yang solat sendirian dan untuk makmum untuk memanjangkan zikir selepas solat dan membanyakkan doa untuk mengharapkan agar ia dimakbulkan selepas solat fardu. Jadi Imam Asy-Syafi'i menyatakan dia suka untuk kita banyakkan zikir dan membanyakkan doa selepas solat fardu. Hadis lain yang menjadi dalil kepada kemustajaban doa selepas solat fardu ialah daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Muaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik tangan dia dan berkata, waqala ya Muaz wallah inni la uhibbuka wallah inni la uhibbuk. Dia kata, wahai Muaz, demi Allah aku sangat sayang pada kamu. Ya Muaz, demi Allah aku sangat sayang pada kamu. Lalu kata Nabi SAW, usika ya Muaz, aku menasihati kamu wahai Muaz, aku memberi wasiat kepada kamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin takul, janganlah kamu tinggalkan daripada membaca di hujung setiap solat. Maksud, lepas solat kamu mesti baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW ajar pada Muaz, jangan kau tinggalkan doa ni selepas solat, iaitu Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami ala zikrika, dalam mengingatimu. Kita nak berzikir pun kita minta tolong ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syukrika, kita minta ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur kepada kamu. Kita minta ya Allah tolonglah aku untuk aku bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku untuk aku memperelokkan ibadah aku kepada kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ni Nabi SAW kata kat Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan kamu tinggalkan pada dubur setiap solat, hujung setiap solat. Jadi ini semua merupakan penghujahan Imam Asy-Syafi'i dan majoriti ulama' yang menyatakan bahawa selepas solat adalah waktu mustajab. Di sini saya nak ringkaskanlah perbahasan daripada kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar, sebab ada perbincangan. Sebab Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, secara zahir daripada perkataan beliau dalam Zadul Ma'ad, beliau seolah-olah tak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahawa saat mustajab itu adalah selepas solat fardu. Kita lihat kat sini bagaimana Ibn Hajar menjawab satu persatu perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, dia kata, pertama, Imam Al-Bukhari ketika bawakan hadis ni, Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'awat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab berkaitan doa, dia meletak satu bab, babud du'ai ba'da salah, bab doa selepas solat. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, ay al-maktubah wa fi hadhihi tarjamah, pada tajuk bab Imam Al-Bukhari, kalau kita belajar Sahih Al-Bukhari, fiqh Imam Al-Bukhari, pendapat Imam Al-Bukhari berada pada tajuk bab yang diletakkan. Jadi kata Imam Ibn Hajar, pada tajuk bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari ini merupakan penolakan kepada sesiapa yang menyatakan bahawa doa selepas solat tidak disyariatkan. Jadi Imam Ibn Hajar sedang kritik pendapat yang kata mana ada doa lepas solat. Pendapat tu dinisbah pada siapa? Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim yang sebut macam tu. Jadi kemudian Imam Ibn Hajar dia bawakan banyak hadis-hadis daripada riwayat Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sallama, lepas tu ini hujah Ibn Qayyim, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah kekal duduk illa qadra ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam,
Dia baca, sebab hadis ni sebut Nabi duduk kejap je. Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam, lepas tu bangun. Seolah Nabi SAW duduk kejap sahaja. Lalu Imam Ibn Hajar jawab penghujahan menggunakan hadis ni. Dia kata hadis ini hanya menafikan Nabi berterusan duduk seperti duduknya sebelum salam. Dia kata hadis tu sebut Nabi seolah-olah bila lepas Nabi SAW baca Allahumma antas salam tu, Nabi macam dah tak duduk lah. Jadi kata Ibn Hajar bukan macam tu. Dia nak menyatakan bahawa lepas bacaan Allahumma antas salam tu, Nabi tak duduk macam duduk tahiyat akhir. Sebab memang dalam riwayat lain sebut lepas tu Nabi SAW akan paling menghadap ke arah makmum. Jadi Ibn Hajar kata ini bukan dalil kata Nabi tak doa lepas solat. Dia hanya nak sebut lepas tu Nabi beralih duduk dia, berubah duduk dia. Sebab riwayat kata kana iza shalla aqbala ala ashabi, Nabi SAW akan menghadap pada sahabat-sahabat dia. Lepas tu kemudian dia nukilkan perkataan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim sebut Ibn Qayyim kata, adapun doa selepas mendirikan solat menghadap kiblat, sama ada untuk imam atau orang yang solat sendirian dan makmum, ia bukanlah falam yakun zalika min hadin Nabi SAW. Ia bukan daripada petunjuk Nabi. Ini kata Ibn Qayyim. Dan tidak juga diriwayatkan daripada baginda SAW dengan sanad yang sahih walaupun hasan. Ini kata Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi bila Ibn Qayyim sebut macam ni, Ibn Hajar pun dia balas balik. Ibn Hajar balas. Dia kata antara hadis yang disebut, hadis yang kita dah sebutkan tadi, yang mana menggunakan perkataan fi duburis solah. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebutkan perkara tersebut. Hadis Muaz tadi yang kita dah baca. Lepas tu ulama yang menyatakan bahawa duburis solah, hujung solat tu bukan bermaksud lepas solat. Sebab dia kata bila hujung sesuatu, maksudnya masih dalam ibadah tersebut. Jadi mereka katakan dubur as-solah, hujung solat tu bermaksud sebelum tamat solat. Maksudnya sebelum bagi salam. Sebab kita tahu waktu kita tasyahud akhir, lepas kita dah habis tasyahud akhir, lepas kita disunatkan untuk berdoa memohon perlindungan daripada dajjal, azab kubur, neraka dan semisalnya. Kemudian kita disunatkan untuk pilih apa-apa doa yang kita kendaki untuk kita baca. Jadi mereka kata dubur as-solah tu merujuk sebelum salam. Doa selepas tahiyat akhir sebelum salam. Tetapi Ibn Hajar menjawab, ulama-ulama yang menyatakan disyariatkan berdoa selepas solat, mereka kata hadis-hadis yang menyuruh berzikir selepas solat, subhanallah, subhanallah tu tasbih, tahmid, semua tu pun menggunakan perkataan duburis solah, dubur as-solah, hujung solat. Dan tak ada seorang ulama pun kata bacaan tasbih tu, tahmid tu, takbir tu dibaca waktu tahiyat akhir. Semua sepakat. Jadi mereka kata kalau untuk zikir selepas solat pun menggunakan dubur as-solah, dan kita faham maksudnya adalah selepas selesai solat fardu, maka sepatutnya hadis-hadis yang berkaitan doa pun yang menggunakan perkataan dubur as-solah pun kita faham macam tu juga. Kenapa kita nak bezakan dua perkara sedangkan dia menggunakan perkataan yang sama, dubur as-solah? Jadi itu perbahasan ulama lah sikit. Ibn Hajar jawab pendapat Ibn Qayyim. Lepas tu Ibn Hajar kata boleh jadi sebenarnya Ibn Qayyim bukan kata tak boleh berdoa. Yang Ibn Qayyim kritik ni ialah apabila seseorang dia habis je bagi salam, dia tak zikir, tak istighfar apa, dia terus doa je menghadap kiblat macam tu. Sedangkan yang Nabi SAW ajar macam mana? Kita mulakan dengan istighfar, Allahumma antas salam, tu ada zikir-zikir yang lain. Jadi itu Ibn Hajar lepas dia kritik Ibn Qayyim tu, dia kata boleh jadi Ibn Qayyim senang nak kata macam ni, bukan dia nak kata tak ada doa langsung selepas solat. Jadi wallahualam, jadi ringkas perbahasan yang terakhir ni, antara waktu saat mustajab doa itu adalah selepas mendirikan solat fardu. Wallahualam. Jadi ada apa-apa soalan?
Yang muslimin? Dia anak murid Ibn Taymiyah. Ibn Hajar ada lepas zaman tu, sebab tu dia quote perkataan Ibn Qayyim. Maksud dia tak setuju dengan Ibn Qayyim, dia sebut dalam Fathul Bari tersebut. Okey, muslimah ada soalan? Okey, kalau kita tak ada soalan, jadi kita sudahilah majlis kita. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan masuk saat mustajab doa yang seterusnya, iaitu antara azan dan iqamah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.